Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد Alhamdulillah kita rafahkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak ini pada malam Jumaat ini dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram menurut perspektif Islam, yang mana sambungannya qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, yakni halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga. Yakni sambungan pada muka surat 178 pada tajuk hak isteri yang tidak suka. Pada muka surat 178, yakni pada tajuk hak isteri yang tidak suka. Apabila seseorang wanita sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan suaminya, maka dia boleh mengajukan gugatan khul'u, yakni minta bercerai kepada suaminya dengan mengembalikan mas kahwin dan hadiah yang pernah diberikan oleh suaminya di dalam perkara ataupun isu yang melibatkan rumah tangga. Ada dua perkara, suka dan tidak suka. Kalau suka itu tidak bermasalah, dan kalau tidak suka ini yang bermasalah. Kalau suka tu tak ada persoalan. Suka isteri suka suami, suami suka isteri, itu tak timbul masalah. Yang diperbincangkan ini berkenaan dengan tidak suka. Kadang suami tidak suka isteri, satu perkara, dan yang kedua isteri tidak suka suami, suami tidak suka isteri. Suami boleh talak, yakni cerai. Hak suami boleh menceraikan isteri dengan syarat-syaratnya. Dan yang kedua, andai kata isteri pula tidak suka kepada suami, apakah jalan penyelesaiannya? Isteri tidak suka suami, suami tidak suka isteri, ada jalannya, yakni dengan cara cerai ataupun talak, yakni dengan syarat-syaratnya. Dan dalam soal isteri pula tidak suka suami, apakah Islam tidak mendatangkan kaedah untuk menyelesaikan masalah ini? Sedangkan kita sedar, kita faham, kita yakin Islam adalah agama yang syumul, agama yang lengkap, komprehensif. Sudah tentulah Islam datangkan kaedah bagaimana nak selesaikan dalam hal isteri tidak suka suami.
Ya, ini apabila isteri tidak suka suami, Islam datangkan satu kaedah yang khulu'. Khulu', isteri boleh minta cerai kepada suami. Itu khulu'. Ya, ini dengan cara macam mana? Dengan menawarkan cara mengembalikan mas kahwin dan hadiah yang pernah diberikan oleh suaminya. Itu satu cara. Umpamanya suami pernah memberi mas kahwin sekian banyak ataupun hadiah perkahwinan sekian banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, ataupun mungkin tanah, ladang dan sebagainya. Suami beri kepada isteri masa perkahwin. Dan dengan khulu' ini, isteri boleh menawarkan kepada suami, dia kembalikan ke semua itu kepada suami, dengan syaratnya suami menceraikannya. Ini hak isteri, khulu'. Dalam perkara inilah, yang ini apabila kita tidak belajar, kadang isteri atau perempuan dia tidak tahu hak dia. Di antaranya yang boleh dipergunakan oleh isteri dengan fasakh ataupun dengan khulu' ataupun ta'liq. Masa nikah dulu kan ada ta'liq. Ta'liq itulah senjata untuk isteri minta cerai daripada suami apabila suami itu melanggar ta'liq masa nikah. Kan ada ta'liq. Dan kadang kesemua itu dilupakan ataupun tidak diambil tahu oleh seorang wanita, sehingga dia rasa Islam itu tidak adil. Islam hanya memberi keadilan pada laki-laki, ada hak untuk menceraikan isteri. Sedangkan isteri ini ada perempuan, dia ada tiga perkara yang, tiga keadaan ataupun tiga perkara, tiga hukum yang boleh digunakan pakai untuk bercerai. Satu daripadanya perbincangan kita di tentang khulu'. Yang keduanya ta'liq, bahasa nikah tu. Yang ketiganya fasakh, apabila suami gagal di dalam perkahwinan, gagal untuk memberi nafkah, sama ada zahir dan batin, boleh difasakh, minta fasakh. Sebenarnya kesemua ni kita dah belajar dalam kitab Idam Untuk yang lepas. Sama ada kita ingat ataupun kita tak ingat, sama ada kita faham ataupun tidak faham. Kita tidak tahu nak relate dia, tidak tahu nak hubung kaitkan kesemua tu dalam persoalan pernikahan. Dah belajarlah dalam bab khulu', dalam bab fasakh dan juga ta'liq dalam kitab Idam Untuk yang lepas. Dan pada malam ni kita jumpa semula hukum ini. Kalau tuan-tuan boleh recall balik, mungkin tuan-tuan boleh ingatlah, dia ada syarat-syaratnya. Semuanya itu boleh dalam jumlah yang sama, lebih kecil ataupun lebih besar, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Adalah lebih baik jika suami tidak menuntut jumlah yang lebih besar dari apa yang pernah dia berikan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang tawaran khulu' ini boleh kadar yang sedikit ataupun kadar yang pernah diberikan oleh suami, ataupun sedikit daripada yang diberikan oleh suami, ataupun lebih daripada yang diberikan oleh suami. Suami minta kadar yang lebih. Suami kata, boleh saya ceraikan awak, tapi kena bayar 3 juta. Isteri kaya kan, isteri kaya, isteri dia 100 juta ada duit, 3 juta tu kecil aja. Suami yang nak setuju khulu' ni pun dia faham isterinya banyak duit. Kalau isterinya tak ada duit, dia pun tak minta. Sebenarnya itu mustahil. Isteri kata, saya ni cerai kalau saya dah tak suka sangat dengan abang. Kita pun takkan nak kekal dalam keadaan macam tu. Kalau abang ceraikan saya bagi sejumlah. Berapa banyak saya bagi cek, abang tulis. Dia kaya. Dalam keadaan inilah, jadi suami boleh ambil pilihan. Kita nak hidup dengan dia pun dia tak suka kita, dia orang kaya. Dia kontrol kita ke sana ke sini. Dia jadi queen control, kita pun tak senang hidup. Dia tak suka dengan kita. Kawan-kawan ajak minum teh pun kita tak berani nak keluar rumah. Suami orang telefon, Haji mari minum teh. Kita kata singa mood tak baik. Kita telefon singa. Haji tu pula singa tu pula. Singa tu singa metaforal. Bukan singa sebenar. Singa orang. Macam tu lah. Dia panggil suami misali. Nak keluar rumah minta izin isteri.
boleh berlaku. Dalam hidup kita ni mungkin benda tu kelakar, tapi apabila Allah Ta'ala datangkan hukum, benda tu berlaku. Dia jadikan manusia. Rambut sama hitam, tapi hati tak sama. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadat bih. Surah Al-Baqarah ayat 229, yang bermaksud, jika kalian khawatir bahawa keduanya yang suami isteri tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas kedua-duanya mengenai bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Jadi perceraian itu memang tidak disuka oleh Allah. Walaupun sebegitu, rumah tangga yang tak bahagia pun tidak direstui oleh Allah. Perceraian Allah Ta'ala tak suka. Perkara halal yang Ta'ala benci adalah bercerai. Walaupun sebegitu, kalau rumah tangga itu tidak bahagia, tidak boleh nak dibahagiakan, masing-masing tengok muka tak suka, baik tengok dinding daripada tengok muka. Jadi maknanya untuk apa dikekalkan? Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan akan perkahwinan perceraian secara khulud. Tengok jelas di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara maksudnya, jika kalian khawatir bahawa keduanya suami isteri itu tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, yakni rumah tangga itu tidak boleh ditegakkan dengan menjalankan hukum Allah. Suami tidak sayang isteri, isteri tidak sayang suami, isteri tak boleh nak hormat suami, suami pun tidak boleh memberi nafkah pada isteri dan sebagainya. Tak boleh hidup bersama, di mana hukum-hukum Allah itu tidak dapat ditegakkan di dalam rumah tangganya. Jadi bagaimana? Maka tidak ada dosa. Fala junaha alaihima fi mabtadat bih. Maka tidak ada dosa ke atas keduanya pada apa bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Fi mabtadat bih. Itu secara umumnya. Dan secara khususnya dia ada kisah. Zaman Rasulullah SAW dahulu ada kisah tentang perceraian secara khulud. Jadi kisahnya, isteri Thabit bin Qais radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Walakinni akrahul kufra fil Islam." Faqala Rasulullah, "Aturaddina alaihi hadiqatah?" Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqbil hadiqah wa taliqha titliqah." Rawahu Bukhari wan Nasa'i. Ia bermaksud ni, cerita ni isteri kepada Thabit bin Qais. Ini makna sahabat lah, sahabiah dan juga sahabat. Jadi isterinya tu adalah sahabat perempuan bagi Rasulullah SAW. Siapa yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan Islam dengan tangan Nabi, dia sebagai sahabat. Sama ada sahabat laki-laki atau sahabat perempuan. Sesiapa yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi dia masuk Islam di tangan sahabat, mana dia sebagai tabi'in. Yang beza. Jadi dua-dua ni adalah sahabat. Jadi kalau kita sebut sahabat ni, sudah tentu mereka tu faham agama, sahabat. Orang yang belajar ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Al-Quran itu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat pekerti Islam tu lihat pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tu adalah asli lagi, Islam yang asli, genuine, yakni benda yang asli. Gurunya Rasulullah SAW sendiri, sahabat. Tapi walaupun sebegitu, sebagai manusia dia ada perasaan. Sahabat-sahabat ni manusia, seperti Rasulullah SAW tu adalah manusia. Ana basyarum mithlukum yuha. Aku ni manusia seperti kamu, tapi diwahyukan, kata Rasulullah. Dalam kes ini ceritanya, isteri Thabit bin Qais radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, apa katanya? Maksud kata ni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Jadi isteri Thabit bin Qais berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Thabit bin Qais adalah orang yang tidak ada cela perilaku dan agamanya.
tetapi saya tidak mampu menahan kebencian atasnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi isteri sendiri kata Sabit bin Qais ini, dia tidak ada masalah tentang akhlak dia. Dia baik, terbaik dia ni. Dan agamanya pun tidak ada masalah. Orang kuat ibadah, orang patuh pada agama. Tapi saya tak suka. Nak macam mana tuan-tuan? Kita nak suka ni macam mana? Boleh tak kita paksa orang suka? Tak boleh nak paksa. Suka ni dalam diri kita. Macam mana nak paksa ni? Isterinya tidak mencela Sabit bin Qais. Isterinya kata suami dia ni Sabit bin Qais, tidak saya cela tentang perilaku akhlaknya, pekertinya. Baik, memang orang baik, sahabat Nabi SAW. Begitu juga dengan agamanya, yakni hukum agama tertegak di dalam dirinya, tidak ada cela. Tapi saya tak suka pada dia. Saya nak buat macam mana? Boleh kita paksa, sabarlah kak. Ya betul, sabar. Kalau kena dekat kita, macam mana kena sabar? Tak suka. Ini bukan isu kena santau, bukan isu kena sihir, bukan. Dia tak suka. Dia tak suka sungguh. Allah Akbar. Ini berlaku. Hukum-hukum ni berlaku kepada sahabat. Maka Rasulullah bertanya mengenai sesuatu yang pernah dia ambil daripadanya. Dia menjawab. Nabi tanya kepadanya, apakah Sabit bin Qais ni pernah memberi hadiah kepada kamu? Isteri kata Sabit bin Qais ni baik dia. Dia beri sebidang kebun, bagi kebun pada isterinya. Akhlaknya baik, agamanya baik, bagi hadiah kepada isteri saya ni kebun. Kita ada bagi kebun kat isteri kita. Tak ada lah. Maknanya baik sungguh Sabit bin Qais, bukan orang yang biasa-biasa. Bagi kebun. Yang ini kata singkat menjawab, beliau yang Sabit bin Qais memberi sebidang kebun kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu akan mengembalikan kebun itu kepadanya? Dia menjawab, ya. Kepada Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, bersabda, terimalah kebun itu dan ceraikan ia dengan talak satu. Jadi ceritanya begitu. Yang ini khulu ini bukan sabdaan Nabi semata-mata SAW, tetapi berlaku. Mana berlaku? Benda tu berlaku. Ya, hadisnya ada yang Nabi sabda, dan hadisnya ada perbuatan, ada berlakunya, dan ada yang Nabi diam secara takririah. Tu hadis. Sunnah tu ada 3, perkataan, perbuatan dan juga takririah. Jadi ini adalah hadis. Ini cerita ni berlaku kepada sahabat. Bukan Rasulullah menceritakan bersabda tentang khuluk boleh dan tak boleh. Bukan itu. Yang berlaku. Seorang isteri diharamkan memudah-mudahkan meminta cerai dari suaminya yang bukan kerana alasan yang masuk akal, yang masuk di akal atau suatu kes tertentu yang mensahkan mereka untuk bercerai. Rasulullah bersabda, ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin wa haramun 'alaihi raihatul jannah. Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab yang boleh diterima, maka bau syurga haram baginya. Yang perceraian yang berlaku dengan sebab isteri meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab apa pun, tanpa sebab yang rasional yang boleh diterima. Di mana peminta cerai itu, di mana perempuan minta cerai itu, maka bau syurga haram bagi. Bau syurga berapa ratus tahun perjalanan dah boleh bau syurga. Tiba-tiba yang kuat menyentuh bau syurga ni, orang minta cerai kepada suaminya, di mana dia tidak boleh mencium bau syurga. Tak boleh nak cium bau syurga. Kalau tak dapat cium bau syurga yang ratus tahun perjalanan dah boleh cium baunya, memang tak boleh masuk syurga lah. Itu ceritanya. Jadi jelas kepada kita di sini dalam kes isteri pada Sabit bin Qais ini tidak ada bantahan daripada Rasulullah SAW. Sebab alasannya memang dia tak suka. Dia nak suka tu macam mana nak suka? Tak suka. Habis. Jadi bagaimana kesimpulannya? Cerai ini sesuatu yang Allah Ta'ala tidak suka. Tidak boleh dipermainkan cerai-cerai.
dan anda kata sungguh-sungguh tidak suka, dah bersabar, dan suaminya pun bukan orang yang tidak baik, dia pun tak boleh, dalam hatinya dia tak suka, dia tidak boleh memenuhi tanggungjawab sebagai isteri, tidak boleh dia tidak boleh patuh kepada suami. Jadi dia tak boleh nak terima sampai keadaan macam tu. Jalan terbaiknya bercerailah. Dan kalau suami ini tidak mau ceraikan juga, yang ini boleh ditawarkan dengan secara khulu. Dengan khulu ni dia boleh bernikah semula. Yang ini dengan cerai talak satu. Satu khulu, yang ini cerai talak satu, maknanya talak rajai, dia bukan talak bain. Dia ada perceraian yang tak boleh bernikah semula, yakni li'an tidak boleh nikah semula. Li'an ni maknanya laknat, sumpah laknat. Kalau kita belajar dalam bab berkenaan dengan qazaf. Qazaf ni seseorang menuduh perempuan yang baik berzina, itu dipanggil qazaf. Ataupun seorang menafikan isterinya, anak yang dikandung oleh isterinya anaknya, dia panggil qazaf. Ataupun seorang menuduh seorang tu melakukan perbuatan liwat, dipanggil sebagai qazaf. Jadi qazaf ni seseorang yang menuduh itu mesti membawa saksi 4 orang. Kalau dia tidak mampu membawa saksi 4 orang, dia kena 80 sebat. Dengan sebab menuduh orang yang tidak dia boleh bawa saksi. Dalam kes ini, apabila tidak ada saksi, contohnya suami menuduh isterinya berzina tapi dia tidak ada saksi, jadi bagaimana kalau dibawa ke mahkamah? Suami kena bersumpah, yakni wallahi dia ni benar berzina 4 kali. Lepas tu dia bersumpah, kalau dia membohong, Allah Subhanahu Wa Taala akan laknat kepada dia. Maknanya dengan sumpah itu hakim akan menetapkan isteri itu berzina, di mana kena hukum rajam sampai mati. Dan sebaliknya kalau isteri pula li'an juga, menafikan dia ni berzina, dia menolak tuduhan itu dengan 4 kali tolak, dan juga dia bersumpah, demi Allah kalau aku bohong, mana aku kena laknat. Jadi bagaimana kes ini? Dua-dua terlepaslah, sebab dia panggil sebagai li'an. Isteri menuduh suami menuduh isteri tanpa ada saksi, dia berli'an, dan isteri menafikan tuduhan itu dengan cara li'an. Jadi dalam kes ini dua-dua itu akan bercerai secara talak bain. Jadi talak bain dalam kes li'an ini tidak boleh bernikah semula, walaupun isteri itu bernikah dengan orang lain dan bercerai dan habis iddah, dia tidak boleh bernikah semula sampai bila-bila. Berbeza dengan li'an, orang yang bercerai talak 3. Orang yang bercerai talak 3 secara cerai biasa, apabila isterinya berkahwin dengan orang lain selepas habis tempoh iddah, dan suami yang kedua menceraikan dia pula dan habis tempoh iddah, dia boleh bernikah dengan suami yang lepas matan suaminya. Itu dia bain yang boleh berkahwin semula. Boleh. Itu tuan dah belajar tu dalam apa? Dalam bab munakahat dulu kan, dalam kitab apa ni, dalam penuntut, masih ingat? Kelupa. Ke tidak mentelaah di rumah. Bacalah, ada kitab idaman penuntut di rumah, baca petang-petang. Kita WhatsApp tu sikit-sikit je lah baca. Instagram pun sikit-sikit je lah baca. Facebook pun sikit-sikit lah baca. Lebih banyak membaca kitab yang pernah kita belajar. Habis. Itu cerita. Jadi kesimpulan saya buat di situlah. Jadi kesemua tu dia ada kaitan. Dalam bab jinayah pun ada, dalam bab berkenaan dengan qazaf itu, dengan sebab ni, dengan sebab rumah tangga qazaf. Kita masuk pada tajuk yang baru, menyakiti isteri. Seorang suami haram menyakiti atau mengancam isterinya sehingga dia mengembalikan mas kahwin yang pernah diterimanya.
selagi dia tidak melakukan perbuatan yang buruk. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni bagaimana pula suami menyakiti isteri atau mengancam isteri sehingga isteri itu mengembalikan mas kahwin dulu. Mas kahwin ini diwajib diberi kepada isteri, walaupun dia bukan rukun nikah, sebagai satu pemberian, tapi wajib diberi oleh suami kepada isteri. Dia ada dua jenis mas kahwin ni, kita belajar dulu. Mas kahwin apa? Misli dan juga mas kahwin musamma. Mas kahwin misli dan juga mas kahwin musamma. Itu nama saya ingat? Tak ingat lagi, semua lupa. Orang Jawa panggil kelalaian. Lupa semua. Tak apa tuan-tuan. Ada soalan tanya ustaz itu dia. Habis lupa kan. Jadi mas kahwin ni ada dua. Kita pernah belajar dulu, musamma dan juga misli. Jadi mas kahwin ini dia bukan rukun nikah, tetapi wajib diberi oleh suami kepada isteri. Dan dalam keadaan tertentu haram bagi suami menyakiti isteri atau mengancam suami isterinya sehingga memaksa isterinya mengembalikan mas kahwin yang diberi dulu. Suami ni ugut, minta semula mas kahwin, ugut, marah, pukul dan sebagainya. Nak mas kahwin dia beri dulu, sehingga suami isteri beri semula mas kahwin itu. Di mana perbuatan itu adalah haram. Dan dalam keadaan inilah, yakni dalam bab nusyuz akan boleh berlaku. Nusyuz ni kadang-kadang kita faham isteri yang nusyuz kepada suami. Kadang-kadang kita, itu saja kefahaman kita. Yang nusyuz itu derhaka adalah isteri. Nusyuz itu derhaka, isteri derhaka kepada suami. Itu ada dalam masyarakat kita. Betul, hukum nusyuz itu berlaku kepada isteri apabila derhaka kepada suami, sehingga isteri itu tidak berhak mendapat nafkah dan sebagainya lah. Dan kadang kita lupa suami juga boleh jadi nusyuz kepada isteri, derhaka kepada isteri apabila tidak memberi nafkah kepada isteri, sedangkan isteri itu bukan nusyuz kepada suami. Ini bentuk nusyuz. Jadi nusyuz ini boleh dibawa ke mahkamah. Suami boleh diambil tindakan, dan dalam keadaan tertentu hakim boleh mentalakkan pernikahan itu dengan talak satu apabila berlaku nusyuz yang jelas. Kadang-kadang orang perempuan dia tak ambil tahu benda ni. Kadang suami tahu tapi dia tak nak bagi tahu isterinya, takut isteri tahu. Nah, dia boleh berlaku juga diam-diam kata dia bukan tahu dia apa-apa. Dia buat zalim pada isteri. Jadi nusyuz. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah." An-Nisa ayat 19. Yang bermaksud, dan janganlah kalian menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan suatu perbuatan keji yang nyata, bifahisyah, yakni melakukan perbuatan keji. Kalau isteri melakukan perbuatan keji boleh dah ambil tindakan, tapi kalau isteri tidak melakukan perbuatan keji, yakni sengaja suami menyusahkan isteri, itu adalah haram. Ini adalah merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyusahkan isteri mereka, menzalimi isteri mereka. Dan setengah daripadanya kadang-kadang tidak memberi nafkah, sehingga suami pula mencuri duit isteri, ambil tabungan isteri, ambil kad bank isteri, paksa ambil duit isteri, sedangkan nafkah itu adalah wajib bagi suami. Kalau kita ambil duit isteri tanpa izin, mencuri namanya. Suami pergi ambil duit isteri tanpa izin suami, tanpa izin isteri, mencuri namanya. Kalau isteri ambil duit suami sebab suami tidak beri nafkah, tidak mencuri. Tidak mencuri namanya tu, sebab nafkah tidak diberi. Isteri pergi ambil duit suami kadar untuk nafkah, makan minum dia, anak-anak, di mana tidak mencuri. Sebab memang wajib suami memberi nafkah. Tapi apabila suami pergi curi duit isteri, pergi ambil duit isteri tanpa izin, dipanggil mencuri. Tu baik-baik.
Jadi kes ini berlaku zaman Rasulullah SAW dahulu. Ada isteri yang mengadu kepada Nabi SAW, dia mengambil duit suaminya sebab suami kedekut, tak nak beri makan minum, tidak memberi nafkah. Nabi tak marah. Sehingga suami tu kena panggil, kenapa kamu tak bagi nafkah? Dan kalau isteri beri duit sikit pada suami, bantu suami, itu baguslah. Tapi tak wajib, mana haram untuk kita mencuri. Isteri tengok suami itu tak berapa banyak pendapatannya, isteri pun bantu. Tak apa, abang ini saya bayar, alhamdulillah, itu tak apa. Kan tengok suami bukan orang yang gaji banyak. Jadi isteri pun bekerja sama-sama pakat. Suami kata saya punya gaji banyak ni aja. Kalau awak nak kahwin saya banyak ni gaji. Jadi bakal isterinya kata tak apalah, nanti kahwin besok kita sama-sama pakat. Tak apalah, sama-sama pakat. Tapi yang tidak boleh, kadang-kadang setengah suami dia buat enjoy, lepas tu tak ada duit. Lepas tu dia curi duit isteri, paksa isteri untuk bayar ni. Haram, perbuatan tu haram. Hak keluarga tu penting dulu sebelum daripada hak kita. Duit habis, tukar sport ring, tukar radio, dia minat kereta. Kaki mancing habis, duit pergi mancing, beli joran sana, joran sini. Ada juga macam tu. Saya ni kan ustaz, bukan nak bangga diri lah, tapi maknanya banyak soalan-soalan yang berbentuk begitu. Suami saya ni begini, macam mana ustaz? Macam mana? Kena bawa kepada mahkamah lah. Ada yang bercerai sebab apa? Suami dia suka mancing, lepas tu nafkah diri tak ada, sampai bercerai-berai. Kita kadang pelik, orang hobi mancing ni kalau kira kan patut tak adalah banyak. Tapi kalau dah jadi kecanduan, jadi susah. Kecanduan maksud jadi ketagih. Kerja ponting, lepas tu duit belanjanya beli pancing mahal-mahal, sewa bot ke sana ke sini, nafkah keluarga tak ada. Itu berlaku. Mungkin kita kata pelik, mancing ni apa sangat, kan? Pergi potong buluh buat mancing pun boleh. Tak maaflah mancing pakai buluh. Itu zaman dulu. Zaman dulu tak mau. Kalau mancing ni kadang masya-Allah, tabarakallah. Kadang orang tengok Ustaz ni berapa ribu ni mancing ni. Berapa kali dapat ikan tak dapat. Tak kena tempat. Kalau dari beribu macam tu tak payahlah, kalau tak dapat ikan kan. Ada satu kini cerita. Suami tu memang kecanduan mancing, pergi mancing, maknanya mancing lah. Petang balik malam, jadi mancing kuat sangat. Sekali tu suaminya bawa balik ikan. Bawa beli ikan apa? Ikan jaket ke apa? Ikan caru. Lepas tu isterinya cakap lah dengan orang, suami balik ikan cencaru. Mancing kat mana? Tepi pantai. Orang mancing fikir cencaru, mana ada tepi pantai. Jadi bila siasat-siasat, suami tak dapat ikan, dia pergi cencaru. Tipu pun tak kena juga. Astagfirullah. Jadi macam-macam lah. Itu contohlah. Jadi boleh berhobi, tak ada masalah. Jangan sampai hobi itu menyebabkan kita mengabaikan rumah tangga, sampai tidak memberi nafkah, sehingga tak cukup duit belanja, paksa isteri yang top up. Ini tak boleh. Isteri itu memang hak dia, duit dia punya. Kita sebagai suami kena pakai duit kita. Melainkan isteri kata tak apalah, abang tak ada orang yang gaji tak banyak, saya tolong. Itu bab lain. Ini berkenaan dengan suami yang menyakiti isteri. Atau ianya dilakukan dengan sebab hanya kerana ia ingin berkahwin lagi dengan wanita lain dan menceraikan isterinya, tetapi dia berharap dapat mengambil semula mas kahwin yang pernah diberikannya, lalu dia melakukan suatu tindakan yang memancing kemarahan isterinya. Ataupun dalam kes lain, suami ini suka pada wanita yang lain dan dia memaksa isterinya memulangkan balik pemberian mas kahwin dia dengan macam-macam alasan, dengan macam-macam ubutan, dengan macam-macam benda lah, sehingga isteri itu dah fed up.
Berilah apa yang dia beri mas kawin bagi semula. Ini adalah perbuatan yang haram. Ini satu masalah juga. Kalau dah nak kahwin, kahwinlah secara elok, minta persetujuan elok, bincang elok-elok. Tapi kalau minta setuju, perempuan tak suka orang kahwin kemana. Tapi nak juga mana jangan kita menzalimi isterinya. Nikah dengan elok-elok. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Surah An-Nisa ayat 20 hingga 21 yang bermaksud, dan jika kalian ingin mengganti isteri kalian dengan isteri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepadanya seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil semula daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, yakni dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kalian telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka isteri-isteri kalian telah pun mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Jadi setiap pemberian hadiah, sama ada mas kahwin ataupun hadiah yang diberi kepada isteri yang isterilah, lepas tiba-tiba dia nak kahwin, dia ungkit semua tu sehingga isterinya fed up, bagi semula, itu adalah perbuatan yang haram. Kalau dah diberi hadiah kepada isteri tu, jangan diungkit semula. Walaupun kita nak kahwin lain, yang kahwin lain tu cari duit lain, beri kepada isteri yang baru tu hadiah yang baru. Ni jangan menzalimi isteri yang kita kahwin itu. Kadang dalam masyarakat berlaku benda-benda sebegini, kezaliman kepada isteri sebab dia nak kahwin, sehingga kan orang lain nak kahwin pun tak boleh, sebab tengok keburukan itu. Orang tengok apa ni, sisi apa ni, poligami ni suatu benda yang zalim. Sebab apa? Contoh-contoh tu tak baik, semua tak baik. Sedangkan poligami itu adalah benda yang baik di sisi Allah. Kalau diperlakukan dengan baik, contoh-contoh yang baik, maknanya orang perempuan tengok pun tak adalah masalah. Tapi contoh-contoh yang tidak baik itu banyak. Dan nak kahwin dua, menzalimi isteri, pukul isteri dan sebagainya. Kes yang terbaru sampai mati kan, satu perempuan sampai mati kan, sebab dia ada skandal dengan satu perempuan yang lain. Na'udzubillah. Kenapa boleh jadi macam tu? Sedangkan orang lelaki ni kuat. Bukan kuat di sini bukan bermaksud fizikal kuat saja, tetapi mentalnya kuat. Dia timbang rasanya mesti kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni maknanya kuat. Yang ni ke atas perempuan. Perempuan dari segi emosi dia kuat, timbang tara ni mesti kuat, pertimbangannya mesti kuat, semua kuat. Tiba-tiba dia tidak kuat sehingga dia terkalah dengan emosi. Yang orang perempuan sepatutnya yang emosinya tidak tertahan. Orang lelaki ni boleh jaga emosi, boleh jaga amarah. Tiba-tiba dia kalah dengan semua itu, sambil boleh membunuh dengan sebab apa? Dia suka kepada perempuan yang lain. Alhamdulillah. Jadi maknanya itu contoh-contoh yang tidak baik dalam masyarakat, sehingga orang tengok sistem poligami ini sesuatu yang teruk, sesuatu yang menzalimi. Sedangkan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah mengabaikan isteri. Tengok contoh tajuk yang baru. Sumpah mengabaikan isteri. Ni. Kadang-kadang apabila berlaku kemarahan, sumpah. Apa maksud di sini? Sebagai bentuk perlindungan Islam terhadap kaum wanita, ialah Islam mengharamkan suami memancing kemarahan isteri, mengabaikan nafkah batinnya atau mengabaikannya sepanjang masa yang tidak mungkin diterima oleh seorang wanita secara umumnya. Bila perilaku ini disertai dengan sumpah untuk membiarkan isterinya secara nafkah batin, maka suami diberi tempoh 4 bulan. Diharapkan sepanjang masa tersebut suami mahu merenung diri, meredakan emosinya dan sedar terhadap apa yang telah diperbuat. Jika dalam batas masa tersebut dia melakukan hubungan seksual dengan isterinya,
maka hubungan mereka boleh dianggap baik semula. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengampuninya dan dia wajib membayar denda. Sumpah dia panggilan. Ini satu daripada hukum yang ada dalam Islam. Maksud apa di sini? Kadang-kadang boleh berlaku suami ni dia tak tahan emosi, dia panas, dia marah, sikit-sikit marah sehingga dia mengutuk, dia tidak akan mencampuri isterinya, tidak mahu bersetubuh dengan isterinya. Dia masuk nafkah batin. Satu sudut nafkah zahir. Nafkah zahir itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan dan sebagainya. Sebagai nafkah zahir, ini nafkah batin. Yang bersuami mengugut tidak mahu mencampuri isterinya. Dan bukan setakat mengugut, dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak mahu mencampuri isterinya. Dalam kes ini, Islam memberi tempoh sampai 4 bulan. Kalau dia tidak mahu menceraikan, tidak mahu mencampuri isterinya, lebih daripada 4 bulan, dia akan berhadapan dengan perceraian. Ini suami ugut isterinya dengan sebab marah dan sebagainya, saya tidak mahu mensetubuhi awak. Islam kata bagi tempoh 4 bulan. Lebih daripada itu tidak juga, di mana hakim akan menasihatkan dia untuk menceraikan isteri. Dan kalau dalam tempoh 4 bulan itu dia bersama dengan isterinya, habislah kes dia. Tetapi sebab dia bersumpah tadi, dia wajib membayar kafarah sumpah. Kadang-kadang action dia lebih. Dan tak maulah, tak mau sama dengan awak lagi lah, tak mau masuk, tidak mau setubuh isteri. Tak sampai 3 hari. Aku tak sampai 3 hari. Isteri kunci pintu, kita pun tidur kat tepi pintu. Kira-kira. Kadang boleh berlaku action yang lebih kadang-kadang. Jadi kalau betul-betul berlaku macam tu, lebih dari 4 bulan, hakim akan menyuruh suami menceraikan isteri. Dan kalau sebelum tempoh 4 bulan, bagaimana? Dia bersumpah tadi, dan dia tidak mahu menceraikan isterinya, dia tidak mahu mensubuh isterinya. Di mana tidak mahu itu kalau tengah-tengah sebelum 4 bulan dia bersama dengan isterinya, dia kena bayar kafarah sumpah. Itu risikonya. Dan jika batas masa tersebut sudah pun habis, namun dia belum lagi merubah niatnya dan tidak membatalkan sumpah yang diucapkannya dengan membayar denda, maka isterinya mesti diceraikan secara paksa sebagai satu hukuman ke atas kelalaiannya terhadap hak isterinya. Siapakah paksa? Hakim. Kalau kini bawa mahkamah kata kamu kena ceraikan isteri kamu dengan talak 1. Kamu berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
Kita sikit. Sambung sikit lagi. Dan jika batas masa tersebut sudah pun habis, namun dia belum juga merubah niatnya dan tidak membatalkan sumpah yang diucapkannya dengan membayar denda, maka isterinya mesti diceraikan secara paksa sebagai satu hukuman ke atas kelalaian terhadap isterinya. Jadi sebaliknya apabila suami itu dia bersumpah tidak mahu mensetubuhi isterinya dan sampai habis tempoh 4 bulan pun dia tidak setubuh isterinya, di mana hakim akan memaksa suami itu menceraikan isterinya dan dia kena bayar denda sumpah. Sebahagian ahli fiqh berpendapat bahawa talak tersebut jatuh hanya kerana habisnya batas masa tersebut dan bukan kerana hukuman yang diputuskan oleh hakim. Ada sebahagian ulama mengatakan yakni talak itu akan berlaku secara automatically. Apabila sampai tempoh 4 bulan dia juga tidak mensetubuhi isterinya, tak payah ke hakim. Setengah ulama kata yakni perceraian ataupun talak itu akan jatuh secara automatically. Setengah ulama kata kena bawa ke mahkamah, hakim akan menceraikannya. Ada sebagian ulama berpendapat bahawa sebaik sahaja masa itu habis, maka kes itu segera dibawa mahkamah. Hakimlah yang telah memberi pilihan sama ada dia akan kembali kepada isterinya atau menceraikannya. Sumpah ini dikenal sebagai istilah sumpah ilah. Sumpah ilah dalam bab munakah kita belajar dulu ada bab ilah. Ini ilah ni maknanya suami yang bersumpah tidak mahu mensetubuhi isterinya. Dalam pendapat yang kedua kata ulama, apabila suami tidak mahu mensetubuhi isterinya dah sampai 4 bulan, kes itu dibawa mahkamah, hakim akan memberi pilihan kepada suaminya sama ada kamu nak menceraikan isteri kamu ataupun kamu kembali kepada isteri kamu untuk mensetubuhinya dan kamu bayar sumpah, kafarah sumpah. Jadi kalau suami memilih yang pertama nak menceraikan isterinya, makna diceraikan. Dan kalau suami nak kembali kepada isteri, mensetubuhi isterinya, dia wajib membayar kafarah sumpah sebab dia bersumpah tadi. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini ada dalil. Illadzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Yang surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227 yang bermaksud kepada orang-orang yang mengilat isterinya, maka ia diberi tangguh selama 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Masa selama 4 bulan itu, tempoh 4 bulan itu diharapkan cukup bagi suami untuk merenung diri dan pada segi yang lain, masa tersebut merupakan batas masa yang boleh diterima oleh wanita secara umumnya dalam kaitan dengan nafkah batin. Para mufassir menceritakan kisah Umar radhiyallahu anhu yang meronda sekeliling kota Madinah. Dia mendengar seorang wanita bersumpah dalam puisinya. yakni pada satu masa ni dia punya dalilnya bagaimana 4 bulan itu waktu tempoh yang cukup lama. Cukup lama seorang perempuan tidak disetubuhi oleh isterinya, tempoh yang cukup lama. Jadi dalil ini lama tidak lama ni 4 bulan ini ada dalilnya. Dalil ini sebagaimana asar daripada Umar Al-Khattab. Kalau perkataan sahabat tu panggil asar, kata Nabi dia panggil hadis. Jadi kalau sebut asar Umar ni sudah tentulah kuatlah, dia sahabat yang besar. Dan juga asar Umar ini dia sampai sejarah tidak putus. Di mana kata perempuan itu, pada satu masa Umar Al-Khattab dia pusing ronda sekeliling Madinah, ronda nak tengok masalah rakyatnya di ronda. Dan pada satu masa dia dengar satu perempuan berpuisi. Perempuan itu kata apa? Laqad qala hadzal lailu wa aswada janibah wa arqani alla khalilan ulaibuh fa wallahi laula Allah takhsha awaqibah
la haraka min hadha sarir jawaniba. Dia berpuisi. Jadi kata apa perempuan bermaksud, malam ini sungguh kelam dan lambungnya pun hitam. Mataku tidak terpejam tanpa kekasih yang kucumbui. Demi Allah, andai bukan kerana takut hukuman Allah, tepi katil ini pasti sudah digoyang. Selepas membuat penyiasatan, ternyata suaminya telah lama meninggalkannya kerana ikut berjihad di medan perang. Mendengar hal ini, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hafsah, berapa lama seorang wanita boleh tahan ditinggal suaminya? Hafsah radhiyallahu anha menjawab 4 bulan. Ceritanya macam tu. Ini Umar ni, dia satu pemerintah ataupun ketua negara yang prihatin kepada rakyat dia lah. Pada satu malam dia pusing-pusing dengar macam tu. Kata perempuan ni berpuisi, lama dia tinggal oleh suami. Kata dia, kalaulah aku ni tak takut kepada Allah, nescaya dah aku berzina lah. Aku akan goyangkan mana katil sarid tu, makna katil ataupun tilam, akan digoyangkan, maknanya dia akan panggil lelaki lain untuk berzina, tapi dia takut kepada Allah. Jadi Umar balik tanya Hafsah, orang perempuan ni kalau ditinggalkan suami selama mana dia boleh tahan? Hafsah kata 4 bulan tu masih boleh tahan Pak, tapi lebih tak boleh. Tu orang perempuan, orang lelaki tinggal aku. Contoh. Maknanya begitulah. Ini adalah merupakan realiti yang berlaku lah. Jadi hukum tu diolah oleh ulama berdasarkan dalil umum Al-Quran dan juga kisah ini jelaslah. Ini illah ni berlaku sampai 4 bulan lebih dah tak boleh. Dan ini kena jatuh hukuman, yakni secara cerai atau kembalikan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.